Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah. Ya, di sini kita ambil surah Az-Zumar insya-Allah. Az-Zumar kita nak ambil awal malam ni dah hingga seterusnya. Kita nak habislah surah Az-Zumar. Habis surah Az-Zumar kita ambil surah lain pula. Nah. Malam ni insya-Allah kita nak ambil ni ayat pertama hingga ni surah Az-Zumar. Saya baca lepas tu kita turut dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi ad-dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. سبحانه هو الله الواحد القهار.
Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Kullun yajri li ajalin musamma. Kullun yajri li ajalin musamma. Ala huwal azizul ghaffar. Ala huwal azizul ghaffar. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك. ذلكم الله ربكم له الملك. لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Alhamdulillah, saya bagi rahmat kepada puak kita. Boleh duduk dalam satu halaqah tadarus Al-Quranul Karim. Kalau kita nak, saya tak izin tak lah. Kita nak, saya izin pada kita, saya uwi pada kita. Rahmat tak. Kita tak boleh buat satu-satu benda melainkan dengan rahmat Allah. Benda baik lah. Benda baik. Maka alhamdulillah, kelebihan dia banyak, masya-Allah. Rasulullah SAW mula dia buat halaqah tadarus Al-Quran. Lepas tu duduk di Mekah lagi, di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Ngam nusuk buat senyap-senyap. Payah nak boleh pergi tu. Kena lilak nusuk beringat benar-benar. Lepas kita masya-Allah bebas ikut nak mari pergi mana. Nah, ikut siapa nak tengok, tak ada gapo. Dia nak kata seni lah kita nak mari tu, tak kena dah beringat apa. Masa Rasulullah beringat. Ya. Jadi surah Az-Zumar ni termasuk dalam surah Makkiyah, orang panggil. Dia surah-surah Quran ni dia terbahagi kepada dua, satu surah Makkiyah, dua surah Madaniyah. Surah Al-Quran semua ada 114 surah. Ambil bermula dengan surah Al-Fatihah hingga akhir dengan surah An-Nas. Dalam 14 surah tu terbagi kepada dua kelompok. Kalau bahasa Malaysia kata dua kategori. Yang pertama Makkiyah dan yang kedua Madaniyah. Banyak sekali Makkiyah. Apa dia surah Makkiyah? Khilaf ulama wi ta'rif, tapi saya ambil hak paling rajih sekali. Surah Makkiyah ialah surah-surah Al-Quran
yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dari Nabi hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Turun di mana-mana. Tapi belum pada hijrah. Maka itu surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni dia menyentuh hal tauhid, hal akidah, hal iman. Kalau di Mekah 13 tahun dok memupuk iman. Berkuat sungguh iman betul tauhid, akidah dan sebagainya. Itu surah Makkiyah. Adapun surah Madaniyah, surah-surah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi hijrah pergi ke Al-Madinatul Munawwarah, turun di mana saja pun asalkan lepas pada hijrah. Maka itu dikatakan surah Madaniyah. Surah Madaniyah ni ia berbicara tentang hukum hakam syariat. Hukum ibadat, hukum tu, hukum ni, jenayah, hukum jihad, hukum dakwah, hukum munakahat. Semua tu dalam surah Madaniyah. Tayyib. Semua ayat Az-Zumar, surah Az-Zumar ini ada sebanyak 75 ayat. 75 ayat. Setengah kata 3 ayat aja dalam 75 ni adalah ayat-ayat hak jadi surah Madaniyah. Bukan semua 100%, 100%. 75 tu jadi surah Makkiyah dak kali. Ada 3 ayat. Ayat 52, 53, 54 hak ni Madaniyah. Kalau mengikut Ibn Abbas kata dak, bukan 3 ayat, 2 ayat aja. 2 ayat aja hak jadi Madaniyah. Iaitu ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-53. Tak ada gapo lah, kita ambil maklumat ya di sini. Dari tahu kata itulah kedudukan surah surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ni merupakan satu surah yang selalu Nabi baca sebelum nak tidur. Hadis riwayat Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tidur. Tak tidur sehingga dia membaca surah Az-Zumar. 75 ayat baca dulu. Maka kita insya-Allah malam ni kita nak mula halu dah. Tok tahu malam ni nak amak boleh lapar tok dah. Yalah mak tak habis esok, tak habis bulan depan. Malam ni kita mula insya-Allah. Insya-Allah deh kita. Malam ni kita mula. Belum tidur kita baca surah Az-Zumar. Kan apa? Kan Nabi buat malam ni. Baik. Habis situ. Kemudian kita pergi pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran, Al-Kitabul Azim, kitab yang maha agung. Al-Quranul Karim ini diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kecek bahasa kampung kata Quran ni mari daripada Allah. Apabila sebut kata mari daripada Allah, kita tak kena mikir dah. Molek ke tak molek, comel ke tak comel, kena ke tak kena, hukum lain tu molek tak molek, kita tak kena mikir. Dengan sebab apa? Lepas pada tanzilul kitab minallah, yang sifat al-azizil hakim. Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Maha kuasa ni apa maksud maha kuasa? Maha kuasa ni dia boleh buat segala-gala. Tak ada sekarang habuk yang Allah tak kuasa nak buat. Situ sah. Yang keluar kalau dia nak buat benda ni, tak usah marilah makhluk beribu-ribu juta nak sekat tak usah jadi. Tak boleh. Tak kuasa nak menyekat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia kuasa sungguh-sungguh. Lepas tu kalau orang dah faham benda-benda syirik, faham benda-benda khurafat, ni saya dengar sendiri, Masya Allah. Lepas tu bukan sikit.
Kuasa Allah ni ono buat wi Allah cerak-cerak dah dia mun dalam pilih putai dalam pilih gapo dah. Tapi dah tu you boleh buat lagi, you boleh sekak tu hendak malam anu. Hak tu hendak Allah, you buat jadi benar boleh. Bukan mudah bagi macam tu. Ada bukan saya cerita dah ni. Dengar sendiri ni. Pas gamuk ali sebab itulah tak ada pelik lah kalau ayat-ayat Quran tidak masuk dalam telinga dah. Tidak dibina tauhid dia dengan Al-Quran, tidak dibina iman dia dengan Al-Quran. Dia ada supaya dia tak ingin itu, tak nak jatuh mana gitu ya. Tak nak gimana. Maka di sini apabila Allah bersifat dengan Al-Aziz, lepas tu tak cukup lagi, dia ditambah Al-Hakim, Maha bijaksana. Kuasa dengan bijak, beri pun dua tu, beri tergambar. Kalau kuasa tapi bodoh, tak tu baik benda. Oh, demo tu ada tamnang, ada cukup. Oh, ada amnak ikut buat apa boleh. Tapi bodoh. Cuba kita gambar. Kuasa bodoh, dia buat apa jadilah ana. Dia tak pakai aja buat. Tak molek. Kalau saya buruk tak molek. Sajalah. Kalau buat benda tak molek. Dia boleh buat semua ikut buat, tapi dia bodoh. Ini tanah ikut si, bodoh. Kalau bijak tapi tak ada kuasa. Bijak ikut nak buat apa dia, tapi tak ada kuasa nak buat tak boleh juga. Oh, demo tu bijak sungguh kalau beri ke dia, oh jadi kerja. Tapi dia buat tak boleh, tak ada kuasa. Orang tak beri ke dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Azizil Hakim, Maha kuasa dan Maha bijaksana, beri pun dua perkara ni nak tak boleh. Nak tak boleh. Ikutlah kalau awak langit pun orang nak tak boleh, tak ada tamnik sikit habuk. Dia awak terus hujan piatu pianing pun tak boleh nak tak. Cuma ada orang tak tu mikir je, oh hujan semua. Nak motong pun tak boleh. Tu kita duk mikir kita nak motong. Nah, orang tanam ni awak apa lain? Alhamdulillah mujuh hujan banyak tu subuhlah pada dia aku. Dia Tuhan ada, Tuhan lebih tahu. Tu. Lepas tu bukan sekadar hujan turun kemarau buah. Boleh duk musim kita, duk musim kau datu saja. Yang jadi molek dengan sebab Allah Al-Aziz Al-Hakim. Bahkan peraturan unek-unek hodol Quran ni pun kita nak kita tak boleh kata tak molek. Kalau manusia buat tak kena mikir dah. Tak kena mikir kata nak jadi kau molek tak boleh jadi juga. Manusia yang lemah. Dia buat peraturan hari ni boleh jadi sesuai untuk hari ni. Dan hari nak berlaku apa? Pagi esok berlaku apa? Dia tak tahu. Allah ni, hari ni molek dah jawab peraturan ni. Buat minggu dapat tak sesuai tu. Manusia yang lemah. Jadi di sini kita yakin beriman betul-betul kata Allah ni Al-Azizil Hakim. Ikut dia buat gapo tu molek comel. Kalau hukum dalam Quran lelaki dua giye bagi saka perempuan segiye, kita yakin kata molek sungguh-sungguh kena sungguh. Dia ada kata kalau bagi sama banyak kena dah. Sebab itulah dia hari ni macam-macam faham orang Yahudi, Kristian juga buat lah liberal tak liberal, hidup tak puas hati dengan peraturan hukum-hukum syariat dalam Islam. Tak puas hati. Dulu Ustaz Saudi ingat tak masa ngaji riak dulu lepte pasal ke belagak tu. Retina belagak. Jadi tak gila-gila kan tak ingat. Saya dalam bandar masa tu asrama dalam bandar tu baik kita tengok betul. Wow, Allah penuh mata lindung. Allahu Akbar. Belagak apa? Tak puas hati dengan hukum Islam hak kerajaan Saudi dia pakai. Buat menjadi perempuan tidak bebas. Pakaian hijab ni lah, jilbab ni lah memundurkan wanita Islam. Waktu baik pecah, tahu atas hijab. Tak puas hati dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mari faham liberal. Asal rakyat panggil istilah kata al-wujudiyah. Al-wujudiyah ni nak menegakkan kebebasan di atas muka bumi. Noi manusia ni bebas. We adil di antara lelaki dan perempuan. We kesamaan. Tidak ada beza lelaki dan perempuan. Kalau lelaki boleh bini pak jatuh tina pun boleh pak juga. Soalnya tak gitulah.
Orang lelaki bebas nak tebik rumah, tak kena minta izin kepada isteri. Orang Tino boleh tubik kena minta izin kepada suami. Tak adil. Dia pergi kot tu. Padahal kita Allah Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Alim, dia lebih tahu. Ya, apa kata kita boleh terima kata molek, cerak, 100% molek. Kita mikir dengan otak kita. Orang lelaki bini pak. Kalau orang Tino bini pak, lelaki pak jadi lahan. Kita mikir. Ada dah India. Dia nak meletak Islam. Dia nak meletak Islam. Kalau jatuh boleh bini pak. Dia Tino kena lelaki pak juga. Dia lelaki pak juga. Lelaki pak. Tak rumah suruh. Tak lelaki. Bilik satu. Tak lelaki nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Akhir beranak. Baru sudah beranak. Hak jatuh mula-mula tu. Tak lelaki mula-mula. Bukan anakku. Nak mu. Bukan aku, mu. Mu dulu adikku. Hak yang 3 tu, aku tak cerak lah pun. Hak yang 4 tak. Akhirnya 4 orang tak mengaku seorang hebuk kata pak budak tu. Kenapa tu? Sabai pun Islam tak ui pun. Tina belaki 4. Habis tu kalau mikir sikit, ya molek. Molek nampak tak? Tak apalah. Ala kulihan, kita orang beriman dengan Allah. Kita nak tak boleh hak dia buat. Dia kena molek cerak, comel cerak. Kerana dia kuasa, dia bijak. Bukan bijak Allah, bijak sungguh-sungguh. Maha bijaksana. Jadi, Al-Quranul Karim mari daripada Allah yang bersifat Al-Aziz Al-Hakim. Maka dia adalah satu kitab yang benar. Dan tak ada ragu sikit habuk kata Al-Quran ini mari daripada Allah. Tak ada syok sikit buat, tak ada ragu-ragu. Betul daripada Allah. Betul kan? Tak ada. Dan tidak ragu-ragu kata Quran ini Al-Haqq, benar. Tak ada syok sikit habuk. Betul sungguh ke tak? Tak ada. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 dan 195 sampai hingga 155, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Quran ni mari pada Allah. Allah yang menurunkan. Nazala bihir ruhul amin. Diturunkan dengan melalui ruhul amin, iaitu malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Quran turun ke atas hati engkau wahai Muhammad, supaya engkau menjadi munzirin, daripada orang yang memberi amaran. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lidah Arab yang telah nyata. Ini jelas kata Quran ni benar mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat lagi dalam surah Fussilat ayat 41 dan 42 nak menguatkan kata Quran ni mari daripada Allah sungguh. Dia gini, tafsir Quran ni, tafsir nombor 1 tafsir Quran dengan Quran. Tafsir nombor 2 tafsir ayat Quran dengan hadis Nabi. Hak nombor 3 tertib yang ketiga tafsir Quran dengan aqwal sahabah, dengan perkataan sahabat hidup tafsir. Tafsir yang atau tafsir yang keempat tafsir Al-Quran dengan aqwal tabi'in. Hak paling rojahnya 4 ni je, tapi ada satu pendapat lagi tu tabi'in boleh juga. Tu. Jadi di sini sebab saya ambil ayat Quran kuat ayat Quran satu tu kerana ini adalah tertib yang pertama. Ambil Quran tafsir Quran hanya benar. Nombor 1 dah lah. Kalau tak ada Quran ayat lama yang boleh tafsir, hadis Nabi mari tafsir. Itu nombor 2. Baik. Tengok ni ayat Fussilat tadi. Innal ladzina kafaru bidzikr lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar terhadap Al-Quran, ketika sampai kepada mereka, Quran siapa kepada mereka, dibaca dia dengar siap dah, dia kufur ingkar tak apa, akan ditimpa azab seksa yang tidak terperi ke atas mereka itu. Tengah masa kita ni, kita malam ni dah. Ya Quran mari saya baca, kita reti. Aku tak boleh terima. Tak lagi.
Maka balas ni akan ditimpa azab seksa yang tidak terperi. Sakit sungguh-sungguh lah. Sedang Al-Quran itu demi sesungguhnya sebuah kitab suci yang tidak dapat ditandingi. Tak ada buku lain nak ditanding dengan Al-Quran Karim. Ambillah beribu-ribu kitab di dunia ni. Orang manusia buat bijak sekali pun peraturan tu peraturan ni nak pergi banding dengan Al-Quran. Tak boleh nak banding. Tak boleh nak banding. Tapi yang kita bahasa duka citanya, orang Islam sendiri ada pemimpin lah, ada punam. Dia tak puas hati yang Quran tak lagi. Tak nyata, tak comel. Dia buat buku lain. Ganti Quran. Dia panggil buku hijau. Dia buat satu buku, diibaratkan standing dengan Al-Quranul Karim. Peraturan nak mengetah balah mana, gapo semua tu hukum ni, semua ni buku ni lah, ganti Quran. Padahal tu hero siap dah. Al-Quran Karim tidak ada buku lain main nak tanding dengan dia. Tayyib. Kemudian Al-Quran ini tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah yang ada dan segi tak ada jalan boleh masuk benda batil dalam Al-Quran Karim. Semua tu al-haq. Ia diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kemakung lah mai tafsir ayat saat ni pula. Lebih kuat kata Quran ni mari daripada Allah sungguh dan benar sungguh dan molek sungguh, comel sungguh. Tak ada kitab lain nak boleh lawan dengan dia. Baik. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran. Amran bil haqq wal adl. Al-wajib ittiba'. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah benar dan adil. Adil. Peraturan dalam Quran ni adil negeri tak lalai. Wajib mengikutinya dan beramal dengannya. Turut Quran sunat ke wajib? Wajib. Bukan sunat dah. Beramal turut Quran, hukum dia wajib ke sunat? Wajib. Sampai tu kita ada kaca. Kenalah pacu, ada kenakan makan majlis ilmi ni dan kita sunat menghidup halaqah tadarus Al-Quran Karim. Saya rasa comel benar. Kerana wajib hukum dia tu Al-Quran Karim. Jangan kita kira dengan masa tak sapa. Masa belum sapa ilmu untuk nak mempelajari isi Al-Quran. Kita harap Allah wika ampun ni lah. Tok caca kita cara kita tak ada mengaji tafsir Quran kali dulu. Sesuai pada masa tu tak siapa lagi, tak ada. Lah ni siapa ada kita nak buat tak boleh lah. Supaya hukum hijab orang perempuan pakai hijab baru siapa yang tak kita. Hukum sudah 1400 tahun lebih dah hukum hijab, perempuan mesti berhijab. Tapi baru siapa Pak kita sekitar 40 tahun, 30 tahun lebih baru. Kita pergi waktu, kena tok aku tak sebakar dulu, lalu sebakar. Dah, tak boleh kata gitu. Dulu harap pergi kata, Tuhan apung lah. Orang yang dulu, duduk mana telaga, suti, tina jatuh penuh. Tugas agak suti di mana ni. Tak ada siapa kata tak kena. Sesuai pada masa tu. Kita nak kata kena, bukan kena. Bukan kata, dulu tak apa oleh mana jaga suti, tina jatuh ramah, tak ada apa oleh. Bukan tak apa. Tak boleh juga. Tapi hukum tak apa pada masa tu kata tak boleh. Tu. Saya buat dalil, mudah-mudah saya rasa royak dah. Saya boleh ada tak rasa dengar lagi dah. Saya buat ujian ni pun, saya buat peliatu. Saya pergi sampak suara Tok Guru. Suara Tok Guru, apa? Dia kata mudah-mudahkan saya. Mama kelubung bila lah apa? Saya peliatu dulu, masa 20 tahun lebih dulu. Mama kelubung bila apa? Kelubung macam mana? Kelubung pakai hijab, sepuluh amat pakai lam ni lah, tutup aurat ni. Dia menengung. 10 tahun boleh dah. Baru 10 tahun. Berarti
20 lebih dah saya sampai dia. Kalau capur 10 tahun, tiba-tiba 30 tahun lebih lah gelubung. Pada dulu apa akal sana? Lupa ramai-ramai gitu. Kita tergambar lah. Pakai ramai-ramai dulu baik anu. Dia pakai kain dua arah, pakai baju baju Bandung dah. Di Bandung. Sebesar tubuh dia tu bed dia tak mana. Orang pakai baju Bandung yang dulu dah. Ada paha, ada betis, ada pinggir, ada perut, ada kepala. Bed dia tak mana, tahu tak? Besok tak boleh tak? Tak jelas ni. La ilaha illallah. Semua tak tepat dah. Tak bed dia. Jadi tu. Lepas tu babo tu pakai lah tu aku. Mamamu lan. Pas saya tekek. Harano babo tak suruh mama kerubung pakai hijab pun kena sekolah ni dah dulu kan. Kita tekek ya. Babo duk ngajar tak jadi tu rupa. Tak ada suruh. Dia mendengung. Aku yak sungguh dia. Yak sungguh saya tanya sungguh apa ni? Aku tak tahu. Astagfirullah, babo tak tahu kata orang perempuan wajib tutup aurat dan tak boleh buka aurat. Dia tak tahu ya, betul aku tak tahu dia. Tak song tak tahu. Tak song aku tak ngaji tak tahu ah. Tahu-tahu dia mengaji. Apa-apa lain sepuku kata. Dia cari mukarrar laksuk. Duk ngaji dia. Ada ke tak? Tak ada sahabuk mukarrar ni. Tak ada laksuk berkenaan dengan hijab, hukum hijab alam mana tak ada. Dia bersungguh lah. Tu. Jadi nak kata apa tak tahu. Alat lah ni tahu dah. Tahu apa bawa akar tu. Tu. Jadi nak kata benda jangan dia buat pelik. Jangan buat pelik kata benda dulu balas tu, benda lah ni kena support tu. Jangan. Dia bawa dak siapa. Support saya bani juga etika 10 hari Ramadan. Bila siapa? Saya masa mengaji Riyadh kali dengan Ustaz Saudi ni dah. Satu masa saya buat masyarakat, buat kerongkan lagi minta dia orang Arab, minta batu tu buat masjid. Kita tahu kata bulan puasa ni orang Arab suka buat khairat, buat sedekah dah. Giwi di akhir Ramadan, lebih kurang 23 Ramadan gitulah. Temu dengan anak dia Allah ya. Anak dia tu baik mari. Lebih di rumah daripada rumah ya. Baba tak ada. Kata baba gimana? Baba pergi iktikaf 10 hari Ramadan di Mekah. Apa dah kata 10 hari Ramadan? Tak bisa dengar lagi ayah. Duk ngaji BA lah, dekat OB lah istahil tengah-tengah. Tak bisa dengar lagi iktikaf 10 hari Ramadan. Baru dengar situ, iktikaf 10 hari Ramadan. Pak kulit mari, kita pakai usaha nak hidup lah. Kan satu sunnah Nabi SAW, pahala banyak, faedah banyak, kelebihan banyak. Nya menetek demo lah weh. Tak biasa dengar, tak biasa tengok puak ni, puak baru, puak mari hukum baru macam-macam. Saya tengok demo murih tu, buat etikah, siapa pukul 1, pukul 2 kat tidur beri. Bangun mari tahajud lagi jambai, tengok lepas tak ada sahabat. Risiknya pecah. Dia kata malam tu ada orang beci pada etika ambil boleh guni kita tak sunnah. Buat apa? Satu amalan baru tak bisa dengar ni, tak bisa tengok ni. Kalau mulai Allah tak song datuk tu, tak song tu. Tak song datuk tu tak buat. Tak song datuk tu tak koyak. Ni. Saya nak koyak kata benda kalau baru duk temu tengok jangan buat pelik. Kerana tempat kita ni satu negeri, satu bumi yang Islam siapa secara dakwah. Islam merebak tersebar di dunia ni melalui dua cara. Satu melalui futuhat pembukaan. Buka Mesir, Islam lagi stokor dah situ. Buka Yaman, Islam lagi stokor selalu dah. Adapun tempat kampung negeri hak siapa Islam melalui dakwah. Sampai di hari ni atau tahun lebih dah tak habis lagi, baru duk sapa banyak lagi. Jadi kita buat pelik situ. Dah. Tayyib. Jadi di sini inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Jadi Quran ni cukup lengkap, baik, sempurna isi dia. Lepas tu wajib kita ikut. Banyak ayat Quran perintah suruh kita turut Quran.
ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Hendaklah kamu ikut akan apa yang diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Apa? Al-Quranul Karim. Kamsang. Perintah. Suruh turut Quran. Tak apa turut Quran. Wajib ni. Kalau mai perintah turut Quran. Patut lain. Hal lain boleh turut. Nak turut Quran. Patut nak turut hak ideologi. Hak orang-orang Yahudi dak buat. Nak turut. Boleh. Tapi Tuhan kata. Wala tattabi'u min duni awliya. Kalau sekat ayat ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, wajib tu Quran, hak lain boleh tu. Tapi Tuhan kata pengada. Dan jangan kamu ikut hak lain pada Al-Quran. Baik. Jangan kamu ikut lain daripada Al-Quran, jangan lain daripada kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau kita nak betul tauhid, kita nak membina tauhid kita kena dengan Quran. Jangan lain, jangan tu lain. Kalau kita nak membina akhlak kita, nak membina apa ni iman kita, nak membina akidah kita dengan Al-Quranul Karim. Hadis. Quran dengan hadis kedua-dua adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kena turut Quran, hadis pun kena bersama jugalah. Bukan hati kata turut Quran, hadis tak apa tak turut pun. Bukan tak kena. Kerana nak faham Quran kena daripada hadis Nabi sallallahu. Banyak hadis Nabi yang Nabi mai duk hurai, Nabi duk buat, we pakat tengok tentang isi Al-Quran kan. Dalam Quran tu Yesus semaya saya. Saya tak ada oyak, semaya zuhur berapa rakaat, semaya balah mana, nak pergi angin balah mana. Ditafsirkan oleh Rasulullah melalui amal dia perbuatan dia. Sebab tu Nabi pun dia buat siap dah. Sallu kama ra'aitumuni usalli semaya. Mungkin semaya, semaya bisu pun tengok aku semaya. Sampai tu dia nak cerita tak boleh Quran dengan hadis kena kemakung situ. Baik. Kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Taala wayak si ada Quran ni dia turun pada Nabi Muhammad, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Satu lagi apabila Quran turun pada Nabi Muhammad, nak pakai bukan Nabi Muhammad seorang. Kerana apa? Bo turun pada Nabi Muhammad, Allah perintah suruh Nabi baligh ma unzila ilaika min rabbik. Sungguh pun Allah turun pada Nabi Muhammad, pasti dia suruh Nabi Muhammad menyampaikan isi Al-Quran kepada semua manusia. Jadi ayat kita pun walaupun Tuhan tak turun Quran kepada kita, tapi Quran wajib hafal kepada kita dan kita kena turut Quran juga. Apabila selesai Allah Subhanahu Wa Taala wayak kata Quran betul benar dan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian ya suruhlah. Suruh apa? Fa'budillah. Maka hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Barulah kita boleh ibadat kepada Allah. Kalau dia semua ibadat, tak ada wayak kata Quran balah mana, lagi ibadat balah mana. Sebab tu, bawa mai Quran dulu jeluak nyator Quran sekian balah tu isi dia balah tu. Maka Allah suruh ibadat kepada Allah. Tak ada apa. Ilmu ada dah berkenaan dengan ibadat sekian dalam Quran tu. Perintah suruh beribadat kepada Allah. Kata, hendaklah kamu beribadat kepada Allah dengan berpandu kepada Al-Quranul Karim. Mukhlishan lahuddin. Dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dia tak saya benar-benar kepada syirik ni. Ibadat hanya lillahi Subhanahu Wa Taala, jangan duk bercampur dengan syirik, riya dan sebagainya dalam ibadat kita. Ada bosan benar lah. Saya sendiri pun bosan bimbing takut jadi kita. Alaman setan ni kuat sungguh. Ibadat kita bersih. Bulat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dah sikit apa lain. Kalau ada campur lain Allah. Peri tu ya. Peri. Tak ada boleh sekarang habuk. Sebab itu kita usul lah. Dia nak bina tauhid, nak bina iman, hak sungguh, dia kena bina dengan Al-Quranul Karim. Kita pakat turut sunnah Nabi SAW. Jangan turut nak solat saja, semaya saja. Kita kena semaya jemaah, kena turut Rasulullah SAW. Ini sunnah Rasulullah SAW.
Tapi di segi bina, terbiah, didik, tak saya tengok sunnah Rasulullah. Allah. Bagaimana Rasulullah mendidik manusia? Kita kena tengok juga sunnah Rasulullah mendidik manusia. Dengan gapo Rasulullah duk bina sahabat-sahabat ke bulat iman, bulat akidah, bulat tauhid macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah duk buat dengan gapo jadi kita lalu Abu Bakar. Sampai habis harta-harta belanja untuk Islam. Rasulullah duk buat dengan gapo, duk bina dengan gapo ummah. Daripada nak keling pada orang tawaduk, orang adil cukup lengkap setelah masuk agama Islam. Duk buat dengan gapo. Ni kita kena tengok sunnah Rasulullah juga cara nak mendidik manusia pun. Rasulullah mendidik orang mana? Dia pakai 3 laksuk hak kasar-kasar. Ada lagi tapi hak kasar. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. 3 ni. Kalau ada lagi dah. Yang pertama dalam ayat ni surah Al-Jumu'ah. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Baca Quran berti dengar faham. Patu wa yuzakkihim membersihkan daripada sebarang benda tak molek. Membersihkan syirik wahbi, membersihkan khurafat, membersihkan akidah palsu, membersihkan pegangan-pegangan etikad yang menyeleweng, membersihkan akhlak-akhlak buruk. Cuci habis. Kalau nak isi saja baca Quran dengan bukti, tapi benda syirik tak siapa. Nak bina baca Quran bukti dengan isi oleh sungguh. Tapi benda khurafat tak mau lari. Bukan tu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bina dengan Al-Quran, patu segala betul tak segala benda tak kena tak betul, menyeweng hak kara hak maruk, ya usah basuh cuci licin. Ayat kata Rasul tak boleh capurlah. Air cang dengan susu tu. Ya basuh. Ya bubuk pasti ya capur. Itu ya basuh. Basuh cuci. Tak capur. Kalau tak buat tak hapus syirik. Bina tauhid tapi tak hapus syirik. Air susu campur dengan air cah tak pakai. Nah, susu jangan dikira lagi ya, ada vitamin sedap okey. Tapi air cah tak ada basuh dak. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar kitab, mengajar Quran, mengajar hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sekalipun masyarakat manusia sebelum pada ni jahil yang nyata jelas, sesat yang jelas nyata, tapi walaupun sesat secara mana pun, apabila Rasulullah membina dengan 3 perkara ni, berubah hitam jadi putih. Hitam jadi putih. Seolah kata langit bumi lah berubah. Bukan berubah sikit-sikit dah. Daripada masyarakat yang penuh dengan jahiliah, karuk-maruk di Mekah, di Madinah, seperti juga masyarakat perang, ada bunuh, membunuh. Berubah menjadi masyarakat yang bermahabbah, berkasih sayang, berukhuwah, berta'awun. Allah, hadap bunuh gimana jadi baik. Tolong menolong. Hasil daripada Rasulullah membina dengan Al-Quranul Karim. Kita kena turut sunnah Rasulullah juga hari ni pun. Jangan turut hanya di segi ibadat semaya, puasa, haji, zakat. Buat apa puasa ni? Aku turut sunnah Rasulullah. Aku nak buka puasa, nak buka dengan tamar dulu. Lepas tu nak semaya, lepas tu nak makan nasi. Buat apa? Nak turut sunnah Rasulullah. Buat apa mu semaya balas tu gitu semaya maaf. Kena turut sunnah Rasulullah. Betul, molek ke medah. Tapi jangan lupa banyak lagi sunnah Rasulullah. Di antaranya cara nak didik manusia ni kena turut sunnah Rasulullah juga, iaitu dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita bakal usaha. Taib. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hak yang wajib kita nak persembahkan kepada Allah, nak tunjukkan kepada Allah, ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih dari segala rupa syirik. Ikulah ibadat kita semua. Sedekah pun supo, mengaji pun supo, mengajar pun supo, apa ni semaya, puasa, haji, zakat. Kita nak sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Noi bersih daripada sebarang syirik tak sewi ada. Noi ikhlas lillahi Subhanahu Wa Taala.
Karena itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang bercampur dengan syirik, dengan riya, free saja. Kalau sedekah apa sedekah saja. Kalau dia wajib free. Nah, sebab itulah ala lillahi dinul khalis. Ibadat, taat, gapo saja semua tu hanya lillahi Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bersedekah dengan sesuatu, sedekah. Dan aku membuatkan sesuatu adalah aku kehendaki semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia puji hati." Dua kaya ya betul sahabat. Aku sedekah, aku buat tu, buat ni, aku harap kepada Allah lillah, patut Nabi puji dah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah kata, dan yang diri aku, dan demi yang diri aku Muhammad di tangannya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sesuatu perbuatan, sesuatu amalan kalau ada syirik dalamnya. Kemudian summatala ala lillahi dinul khalis, ayat ini. Kemudian Rasulullah baca ala lillahi dinul khalis. Nak kata kalau ada syirik sesuatu tak terima Allah, amalan tak terima. Mati pun tak boleh masuk, tak boleh masuk ke syurga. Kadang-kadang kita pergi silap faham tak, kita orang Islam mati jahat cara mana pun masuk neraka dulu je, masuk dengan syurga juga. Itu kalau mati dalam keadaan tauhid. Kalau mati di atas tauhid, betul lah. Masuk neraka dulu, habis dulu dosa dia, basuh, akhirnya dalam syurga kekal buat selama-lamanya. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, dah, tak boleh masuk syurga dah. Kerana segala dosa dia Tuhan tak ampun dah. Segala amalan dia Tuhan tak terima sahabat. La yakbal Allah syai'a syurika fi. Allah tidak terima sesuatu yang termasuk syirik padanya. Kita beringat apa kita dah syirik. Kita beringat benar-benar. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Ayat ni kalau kita berapa kali depan di kubur Allah, bukan nak di kubur tu nak hilang, Allah juga nak hilang. Ni ayat ni. Tahu ayat. Banyak berita dah. Bukan dah harap benda ni nak hilang, mun kata kamu. Benda tak boleh hilang, Allah yang hilang. Maka kita kata, apa? Allah let's go. Ini tak boleh juga. Saya ingat satu kisah Hasyirik ni. Masa pergi kerja riak, berkelip baru-baru, tak ada habis lagi. Kelip biar cuti, tak Saudi. Ya. Anak dia, pakai tali cacing dong semua, tekak. Ya. Pasal lagi rumah hidup kecek. Dia riak lah tali cacing gitu, gini. Pas dia, nak turun bercakap lah kita menggoya kasih kita gaji luar masa tu payah nak tengok gaji luar ni dah. Sekapur tak ujul agak itu belaka lah kita ni. Bani orih kot dah. Tapi tak berani nak buat. Bol lepas tu royak dia, duk mana kari anak dia tidur. Dia ambil pisah, kata pisah agak luka gini kuting ni. Kah ikutin. Tengok anak dia tak ada kena lepas dia agak sikit tengok ni tak ada gelap apa dah ni agak tak ada gelap apa tak ada apa dia esok lagi rumah ding aku guting tak ada apa kena sungguh moyak tu ya. Jadi dia takut dia kepercayaan dia apa sangat tu nak buat tak cacing takut jadi kena beringat tak ada apa, tak ada apa. Oh, kena sungguh. Dia panggil Rudi dia kata kena sungguh. Itu tak kata ya.
Tapi pegai belum ada tu, pegai kat dah. Pegai jadi gitu, jadi gini, jadi gitu, jadi gini. Tapi kalau kita tanya apa? Allah juga menghilang. Bukan tak kata ni hilang. Ni. Yang ayat ni katakan. Walladzina takhudhu min dunihi awliya, dan orang-orang musyrikin yang diambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong. Ambil kubur ke, nak jadi pelindung dia. Ambil hatu ke, jadi pelindung dia. Tok ramak tu ke, no. Tuning lah, nak jadi pelindung dan penolong dia. Payah kata balas mana? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Oh, bijak juga orang macam ni, bijak dia. Dia pelepah pula, bijak sini nak pelepah lah. Pelepah dia betul faham. Dah. Kami tak ada sembah dan kami tak ada puja dia kali. Melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Noi benda ni perambil kami dia perapat dengan Allah. Apa daripada Allah lalu? Kalau dia kata, ada sikit lagi, tagih syarah. Jadi, dia kita harap kepada benda tu, benda ni berala pun supo ke apa semua tu. Tak. Nak benda ni, ambil demo, perapat dengan Allah. Tak keruk diri dengan Allah. Nak kata, dia tak sapa lah dengan Allah sendiri tu, kena pakai berala. Kena pakai patung. Kena pakai kubur. Kena pakai hatu. Nak harap dia pergi perapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena pakai buruk perseni dia, buat dia. Tak ada dah. Dalam Islam tak ada buruk perseni. Direct kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah pakai hatu, tak usah pakai patung, tak usah pakai berhala. Tak usah pakai kubur kamak tak kamak. Kita terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita siapa, demo siapa. Cuba tengok di sini katanya. Setengah manusia kita ambil benda lain, buat perantaraan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nawi benda tu dah harap dia perapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia agak kata manusia ni kerana Allah ni Tuhan Al-Ilah ni Maha Agung, Al-A'zam, Maha besar, Maha Agung, tinggi kedudukan Allah ni. Tak patutlah manusia biasa seperti dengan kita nak berapat doi terung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena sembah berhala. Dan berhala ni dia sembah Allah. Dia pergi tak tahu kat mana orang musyrikin dari tafsir ni ada cerita orang musyrikin dah. Jadi berhala ni dia berapat dengan Allah Subhanahu, dia sembah Allah, dia berapat dengan Allah. Sebab itulah kita kena pergi ke dia berapat kita hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berhala, kalau tak berhala, tok ni, tok tu perapat dengan Allah ke apa semua. Kita pergi perapat dengan dia, lalu dia tu, dia buat, perapat kita dengan Allah hati. Kita tak ada pergi rapat sendiri. Ini satu pegangan. Satu pegangan manusia yang bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah tu. Lepas tu kita mikir dengan otak kita, tak lagi. Lepas tu semua tak lagi. Tak lagi. Sebab itulah, dalam Islam, dia suruh kita rapat dengan, tak ada dah lebih pada kita sendiri dengan Allah daripada kita dah harap orang lain. Kalau kita goyak mulut orang, kita pergi sendiri kan kita kira ke orang. Kita orang kena memadah dah. Kalau orang minta sendiri, main goyak sendiri. Lepas tu dia mula kira ke orang macam goyak dah. Hak mana lebih berat? Di segi lebih berat. Ya lebih berat tu yang main sendiri lah dah. Walau baik kena jalan kaki pun. Orang nama kata mau terdiri tapi kira orang. Dah ada. Tapi tu masalah perbandingan. Kita berasa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar kata lebih baik hak ni lebih baik hak tu. Tak kena selalu dah. Dia marah kita say selalu dah macam tu. Sebab itulah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua nabi, semua rasul Allah bangkit untuk menyeru manusia kepada tauhid, menjauhkan daripada syirik, besar benar-benar syirik. Semua rasul tauhid. Nabi SAW dalam maksud hadis dia, aku dengan nabi-nabi dulu pok tulah mok lain-lain.
Sepok. Aku sepok ya dengan Nabi-Nabi dulu tu. Mok je lain-lain. Apa maksud? Sepok ni sama-sama mengajak kepada tauhid. Inilah asas agama. Asas agama, terah agama tauhid. Sepok ya serupa belaka. Semua Nabi, semua Rasul bawa di atas dasar tauhid belaka. Mok lain-lain, syariat berlainan. Puasa sama puasa, tapi puasa umat Nabi Muhammad dengan puasa umat Nabi lain tak serupa. Itulah. Ada menurut hari semasa Bani Israel, mai pahala semasa Nabi Muhammad. Solat sama-sama solat, tapi solat tak serupa. Berbezaan syariat je. Mok lain-lain Nabi kata. Tapi tauhid serupa. Tak ada Nabi yang tidak mengajak manusia kepada tauhid. Sebab apa? Tauhid ini penting benar-benar. 100% dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syirik, hasib-hasib. Hasib itu tak sedar. Sebut hasib-hasib tak ada terima dah. Nak belah kepala mu ni. Kamu kata 50-50. Aduh. Bos sebut 50. Tak ada kapal, tak ada kapal. Orang bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab tu. Dia tak 100% dengan Allah. Benda ni pasal dia harap. Benda noi benar dia pilih tak lagi. Banyak dia tu. Saya biasa royak pada orang nak pilih. Nayuk orang botol baju. Dah. Kita minta pada Allah. Minta Allah. Tak lagi tak. Tak lagi tak. Lepas tu, Datuk ni. Datuk ni kalau malaikat, dia boleh ubah lagi malaikat. Astaghfirullahalazim. Mula-mula kita tak faham tak ada. Orang tak faham barat tak ada sungguh. Kita jawab sikit ada sungguh. Dia pergi ke makam sungguh. Siapa tahu hebat Allah ni. Tak ada. Maksudnya gitu tak ada. Dia menusuk balik tu, dia menusuk. Saya pergi rumah dia. Esok nak pilih. Saya pergi balik tu. Dia tak khabar rumah dia ruah. Dia tak khabar kita. Bos apa dia nak buat cara dia lah nak mani tujuh orang apa mani kok nayuk hotnya dia rong tu dah. Nombor tujuh ai tujuh apa tujuh tah dah. Tah dah. Tujuh tah. Ai tu hot Datuk tua ah. Lepas tu mani cara mani kena sila. Pak Datuk tu mani penuh tujuh orang. Dia tak tahu kan dia mari. Pada orang tu tak mari. Tu dia pergi kamu lah. Mana jadi panggil dia, hajak dia. Dia suruh hajak dia pakai tel lain. Saya tahu dah lah tahu. Patut Allah. Silap tak di mari orang letter belah. Allah, kita tak pergi besar ke. Bos tak di mari tu kejut dia tu. Adik. Ia berdalih. Lepas tu bukan dia kata sendiri. Bukan hok kata tu tok umur royak ke dia. Kadang tak di mari dia tu kejut dia. Ya bijak juga tarik ke dia tu. Bau tu dah. Nak ke panas, ke bahang pun bijak juga dia. Masya Allah. Ni Noyak kata, Nabi, setiap orang Nabi dakwah manusia kepada tauhid, jauh daripada syirik. Kita kena ingat molek-molek benar. Dah, ingat sungguh-sungguh kerana syirik satu benda yang membahayakan dan membatalkan segala amalan kita. Taib. Innallaha yahkumu bainakum fima hum fihi yakhtalifun. Di hari ini, hei manusia, kamu berselisih. Duk berisih di antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Orang tauhid kata hak dia kena, syirik tak kena. Orang ahli syirik kata hak dia kena, hak tauhid tak kena. Hak syirik kata tauhid sungguh mana balah ni. Macam-macam dalam tauhid sama tauhid pun dak selisih. Hak syirik pun syirik sama dak berselisih. Selisih semua selisih. Dah dunia lah hari ni. Tapi ingat molek. Pada hari kiamat nanti, bukan suara ramah mari jadi taksin. Bukan suara ramah orang rakyat. Rakyat ni mari jadi hakim untuk nak taksin. Allah Subhanahu Wa Taala nak menghukum dan nak taksin. Siapa kena, siapa betul. Hendak bersisih di dunia di hari ini. Allah jelasnya. Ya ini macam-macam.
tak kena, hok ni kena, hok tu kena. Oh, macam-macam lah yang kata. Yang tuduh kau ni, fitnah kau ni. Masing-masing kata betul, masing-masing kata salah dari demo tu. Tapi semua tu, kita orang yang betul-betul mentauhidkan Allah. Betul, kena sungguh. Tak ada payah dia boleh kena. Turut Rasulullah SAW. Rasulullah bina dengan apa? Akidah dalam Quran itulah akidah Rasulullah SAW. Akidah dalam Quran itulah akidah para sahabat. Akidah umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad terap akidah tauhid dalam Quran itu. Kita pisah bala mana nak jadi sepatu, atau kita pergi ke Makong. Nak jadi bala mana, serah kepada Allah. Dan awal dari kiamat, Allah akan letak, Allah akan menghukum. Siapa kena, siapa salah, siapa betul. Hak lah ni dah kata demo salah, kita betul. Tu bahang laka. Kan tak senti ti mancing. Hukum yang tidak sebenar. Dia punya seorang makmur tak dunia ni. Orang makin angin, ya. Agama bukan partai. Nak menentukan betul salah bukan partai. Partai ni pilih orang. Siapa nak jadi putang. Kalau tak pakai boleh jadi kalau seorang ramah sokong. Orang ramah sokong nak katanya nak jadi putang, nak jadi gapo bukan molek tak molek. Dia orang ramah sokong. Belum tentu orang ramah sokong hak molek. Sampai dulu ingat ada. Orang siai kat tanah. Golok jadi putang dah. Molek, ada molek kali. Apa benda? Orang ramah sokong dia. Begitu kat dia. Ini hak agama tak dunia dia ni. Oh, amal yang motor sokong. Oh, penuh sikit kat dia. Pak kita nak terkenut. Dah. Apa ke? Apa cokong lima ke? Kita nak tak kena. Dah. Ramah sikit bukanlah satu alasan nak menentukan betul dan salah. Hak nak menentukan betul atau salah, Allah Subhanahu wa taala, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah nak menghukum, nak kata hak tu salah, hak ni betul, buat apa? Untuk nak membalas. Untuk nak beri balasan. Siapa yang betul-betul tauhid dia, Allah balas dengan syurga. Siapa yang tak betul tauhid, dia masuk dalam golongan al-musyrikin, maka Tuhan balas juga. Balas apa? Balas dengan kau. Waliyazbillah min zalik. Sebab itulah kita pisahlah, betul sungguh-sungguh tauhid kita. Kalau betul tauhid, selamatlah kita. Tak apa, manusia tak kena, tak ada gapo. Orang kita tosenya, orang kita tak kena, orang tak kena. Oh, tu mungkin besar tu. Tak ada celah bosoh-boh. Tu. Ia betul. Orang nak katakan tu, tak ada rugi pun, tak ada rugi pun kita. Lepas tu Allah ni, dia tak serupa dengan Tuhan agama lain. Kita Tuhan kita Allah. Siapa Allah? Al-Khaliq. Rabb. Dia mulai ada Tuhan juga. Siapa? Makhluk. Makhluk ni hak kena buat. Lepas tu dalam ayat lain lagi sikit lagi. Sedap lagi je ayat. Ayat lain mana? Tuhan hak dia motu tu. Dalam sejarah dalam surah Al-An'am. Hak Ibrahim tu. Kita Ibrahim hidup dalam ngepok dia, ngekong dia dah. Tuhan dia motu tu tahu. Batu, kayu, dia betul dia pahak awak sendiri. Yang betul dia pahak, paku, ambil kayu, kau tu sudah siap belakang dah. Pakai semua, dia pakai kita dia. Oh, tak jadi. Jadi, Tuhan yang lain tak tahu apa buah dalam hati. Bukan kalau dalam hati dia tak tahu. Kalau dia gerak tak pengen dia tak tahu juga. Nyanyi Tuhan mu. Tek bunga penuh tak kepala hidup. Lepas tu kita nak gerak dia tu, tolong kita. Allah lagi. Jadi ayat kata, kita Islam, tunggal agama tak dunia, inna dina indallahi Islam, hak ada Tuhan, dan Tuhan tahu buah dalil hak kita nak gapo. Bukan sekadar zahir saja, tak Tuhan tahu. Kita semaya, belum tentu semaya kita Tuhan nak terima. Kerana hati kita nak pergi ke mana. Nak ke apa. Tuhan tahu. Kita sedekah.
Belum tentu. Apa? Kerana Tuhan tahu dalam hati kita. Jadi nak kata, kita orang Islam ni, kita yakinlah, kita nak gapo semua tu, Tuhan tahu belaka sosok. Tahu apa? Tahu untuk noi balasan. Sebab itulah kita kemahlah, kita tak usah jadi bahasa serabut lah. Tak usah bahasa jadi bahasa tak Allah. Tak boleh duduk dia musuh kuat. Allah bersama dengan kita tak kemah tunggu. Kadang-kadang dia berubah pun dah. Mula kemah dah. Kemah tauhid, kemah iman, kemah. Oh, pergi pelaga lebong. Serai. Allah kita angin hal dah. Apa? Oh, tak ada. Suruh dia mau teruk. Itu bukan dia. Tengok Bilal. Kita perhati tengok sejarah Bilal. Kalau ada Bilal. Kita dengar sejarah Bilal. Batu besar, tak apa. Duk apa, ada pasir panah. Duk itu ahad. Allah satu. Tu Bilal hamba. Ikut nak buat lah mana pun tetap ahad. Kemakum. Sumayyah isteri pada Yasir, ibu kepada Ammar. Abu Jahal sendiri ikat Sumayyah, ikat depan kayu. Sumayyah terus hidup tangan. Terang Abu Jahal. Hari ini nak menentukanmu. Kalau mu masih nak hidup lagi kasih kepada dunia, hari ini minta mu perakat iklan. Kata mu keluar daripada agama Muhammad dan kamu benci kepada Muhammad. Mu boleh hidup lagi dalam dunia. Kalau mu masih kasih kepada dunia, masih kasih kepada hidup, dan masih tak mau kepada mati lagi, di hari ini mu iklan bahawa Muhammad seteru kamu. Iklan keluar daripada agama Muhammad. Retino. Kita orang jatuh lah. Untuk retino ni. Tak apalah retino lembut dah. Nakuk. Kita orang jatuh. Kalau kata orang nak jawab lah kita. Kita balik nakuk ni dah. Kok ia jadi lah nombor kita buat kita ni dah. InsyaAllah je kena jadi belah tu. Ambil kita semayah retino yang lembut ni. Buat contoh pada kita. Janganlah pada retino buat kita. Retino kata kena. Semayah kata, aku mati atas Islam, atas iman. Lebih baik pada aku hidup di atas kufur. Mudah ya jawab. 200-300. Aku mati di atas iman, di atas Islam. Lebih baik, lebih mulia daripada aku hidup di atas kufur. Nak buat apa hidup? Hidup dalam keadaan kufur. Hidup dalam keadaan kufur. Hidup dalam keadaan syirik. Hidup dalam keadaan deraka kepada Allah. Tak ada faedah hidup. Baik mati. Mati di atas dasar Islam. Benda kita kat Allah, kita tak kerti nafas ni. Kalau ni jadi walah tak ada kita. Tak okey kita nak lemah tak kerti dah. Tapi nak jadi kuat, jadi gagah ni, ia bukan pakai telur yang digagah. Makan lagi banyak digagah, tak ni, dia gagah jalan ni. Kalau tu makan telur banyak gagah lah apa. Gagah macam tu dia buat tak boleh. Oh, keren. Makan semua gagah dia tu. Mari siapa uji tak luk tak Allah. Ada bukan tu. Gagah iman. Gagah iman bertambah. Iman sentiasa bertambah, kuat iman. Nak pergi bertambah iman, dia kena betul. Tak betul mula lagi tambah kat mana? Dia kena betul mula-mula, lepas tu bertambah. Cara nak tambah iman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang baca ayat Quran kat atas dia dengar, dia perhati, tadabbur, iman dia pertama. Dia dengar orang baca Quran. Supaya kita majlis malam ni dah. Dia dengar, dia baca Quran, iman bertambah. Kalau kita bahasa seronok, bahasa bahagia, bahasa cocok kata dengar Quran pertama iman, tak cukup lah 11 kali aja. Patut 11 kali, seminggu sekali, setiap hari. Kalau gitu nak buat jadi setiap hari, seperti saya sendur tu lah, buat halakah dalam rumah kita. Bini kita baca, kita dengar, kita baca, bini kita dengar, kita baca, anak kita dengar. Maka buat halakah masing-masing dalam rumah, insya-Allah. Jadi selain daripada faedah manfaat benda lain,
iman kita bertambah. Kalau dengar Quran jenis baca Allah, waktu tak wallahu alam lah nak tambah kedai iman tu. Jangan dulu ambil orang baca Quran awak murah. Kita bukan kata tapi sesuai pada masa tu lah. Saya dah ingatlah pada hari ni, saya dah haluh masa tu. Dia sekitar umur 13 tahun masa tu. Orang buat majlis, ambil orang Tino Qari'ah baca Quran. Dia ada Selasa. Kira patut orang yang terkeli penuh. Dia baca Quran Qari'ah tu. Oh. Patut demo kita perlu perhati, kita haluh bahaya sungguh. You budak tengok ni dah. Kita dah haluh tengok. Bawa Qari'ah cak Allah. Kata tu kata sel bagi tu Allah tu sel kepada Qari'ah tu. Qari'ah apa jeling tengok. Ya, tapi tak tahu lagi betul tak betul, tapi bol lepas tu berdet gambar. Bo sudah baca Quran siap lakon dah. Dia mau ya minum air. Wah, nyanyi lagu pula. Nyanyi lagu. Kau sidang. Baca Quran, nyanyi lagu. Jadi teka tu kita rasa kena. Boleh dengar dah. Bol lepas tu kita dah mikir jahiliyah. Ambil Quran wak satu istiadat, satu majlis bentuk jahiliyah. Lepas tu tak ada pecah belah ke apa, tak ada siapa dah royak atau tak boleh. Oh sekali hafiz habis jamin itu satu sungguh. Tak ada pecah ke apa ni. Dah, super. Jadi kalau dia puja kubur belakang. Pergi puja tu. Bakak mulai haji, bakak pergi telur pergi belakang. Tak ada selisih, tak ada pecah ni. Lan ni jadi mu pecah belah. Orang Arab dulu ingat tak? Belum Nabi bangkit. Dia wajib juga turut syariat Nabi Ibrahim itu. Buat dia tawah, hanya berjata tino. Gua gai tanya. Tak ada pecah belah satu sungguh masa tu. Tapi kita boleh terima ke tak? Tawah dah kena telanjang. Tak boleh terima. Tapi kemas sungguh, satu sungguh, tak ada pecah belah sungguh. Kita nak satu wala tu. Betul satu wala tu. Tak ada pecah belah wala tu. Bo Nabi Muhammad mai royak kata tak boleh. Timbul perpecahan. Abu Lahab lah kata, mu Muhammad ni, mu buat pecah belah, tengok pecah belah habis ni. Kita nak sokong Abu Jahal, Abu Lahab kan sokong Nabi Muhammad. Kita ada ke tengah mencari hari ni. Kalau sokong Nabi Muhammad pecah belah orang. Kalau sokong Abu Lahab kemakung sungguh, tak ada pecah belah pun dia. Tapi bersatu di atas tawah teranjang. Satu di atas dasar sembah berhala. Minta berhala. Satu di atas benda syirik. Satu di atas benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puja kubur. Kalau seorang apa tak kena, hapus penuh. Jadi tak ada peliklah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya tidak berlaku perselisihan tentang agama dari kalangan umat manusia kecuali setelah datang ilmu yang sahih. Mari royak kata hak ni kena, hak ni tak kena, timbul perpecahan. Timbul perselisihan. Nak berselisih tak gapo mengko supo belaka. Tak ada royak kata tak boleh, tak ada royak kata kena, salah, tak ada Nak berselisih dengan gapo, tak ada selisih pun, supo belaka. Betul satu, tapi satu di atas dasar syirik. Betul satu kemakung, tapi bersatu di atas dasar khurafat. Di atas dasar mungkar maksiat. Kita tak say wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tak boleh. Nak pergi satu, nak pergi kerja sama tolong-menolong di atas dasar dosa dan perseruan, tak boleh, haram. Dia bukan dimolek betul satu, hak ni pecah. Molek di atas dasar kata boleh turut Islam yang sebenar. Hak Nabi Muhammad mari bawa tu hak benar. Hak orang jahiliyah tu tak kena, tak betul. Tu cerita dia. Balas itulah nabi-nabi lain pun dulu dalam sejarah dalam Al-Quran Karim dia ayat jelas-jelas nyata. Semua belum mari nabi tak ada duk berselisih tentang urusan agama.
Berapi mari tu royak bau timur pun kita. Ma sami'na bi hadza min apa ma sami'na bi hadza fi abaina al-awwalin. Tak biasa dengar apa aku royak ni. Tak biasa dengar tok aku royak sebab mun royak kena. Ia berdasar kepada tok nenek moyang mereka tak ada royak gapo supaya Nabi Nuh dok royak tak mau dengar. Sebab itulah ikhwah dia kasih sekalian, kita kemah molek innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yaktalifun. Hendak bersisih di atas dunia di hari ini adalah Allah akan menghukum siapa betul siapa salah. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta bohong mengatakan yang bukan-bukan. Kadzibun kafar. Dia kata ikut saya tak kata apa tu. Buat syirik tu, buat syirik ni, kata ikut tebik mulut itu, saya tak beri hidayah. Kita orang saya nak berkata sesuatu, berkata dengan ilmu yang sahih. Berkata dengan kebenaran yang datang daripada Allah, yang kita ambil pada Al-Quran dan hadis Nabi dan ijma' ulama. Baru kita kata, ni kata tak ada apa. Bukan mari pada Quran, bukan mari pada hadis, bukan mari pada ijma' ulama. Kata ikut tebik mulut, oh tak ada apa, kena tak kena, kelawat tak apa, habis. Maka innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Saya tak beri hidayah pada mereka ni. Lepas tu saya buat tak beri hidayah, beri. Tak nak macam mana? Hidayat nak tunjuk siapa kepada syurga. No iblis dia di as-siratal mustaqim, di atas al-haq, siapa kepada syurga. Lepas tu nak boleh siapa situ melalui hidayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau innallaha la yahdi, Tuhan tak beri hidayat, Tuhan tak tunjuk, jauh nak boleh siapa. Sebab itulah kita takut cara bercakap tu bahaya juga. Hari ni bercakap tak ikut saya tahu tak apa, bahawa kata redeng deh. Saya tak beri hidayat. Ingat molek, Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah sebab yang paling banyak sekali orang masuk neraka? Sebab sebanyak-banyak sebab ni, tapi sebab top sungguh. Sebab banyak sekali orang masuk neraka. Sebab apa ya Rasulullah? Al-famu wal faraj. Hanya yang satu, mulut dan kemaluan dan faraj. Dua sebab ni lah manusia banyak masuk neraka. Sebab mulut, sebab farad. Farad ni pok kita habis rendah ni. Nah, dah. Kalau dulu, kalau biasa berlaku, taubat. Tapi mulut ni sampai tua, sampai mati ni. Dia payah nak bersama taubat sikit. Payah sikit nak taubat dengan mulut. Kadang apa? Orang kata dia rasa kena. Tak ada orang kata rasa tak kena. Kena. Kerana apa? Dia tidak ada pengukur. Kalau ada pengukur, dia tahu. Pengukur dia Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Aku kata gini, oh tak kena Quran kata dah lah tu. Buat tu apa? Oh tak kena Nabi kata gini tak boleh. Tapi kalau tidak ada pengukur, tidak ada Quran, ada hadis Nabi SAW, kata gapo semua rasa kena, rasa molek, rasa jomel lako, kau menjatuh orang, kau rasa kena. Wak fitnah pada orang, kau rasa lebih, kau rasa hebat. Bahang rasa kena. Kadang-kadang sengaja buat bau nak menjatuhkan orang. Dia tahu kata dia bau. Tapi kata nak menjatuh dia motor. Astagfirullahalazim. Sebab tu innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Orang sekecil bau kata orang dah tahu tak apa tu. Terutama dalam ayat ni, orang kata Tuhan ada anak Tuhan malaikat, anak perempuan, macam-macam lah. Dah, ambil beralawak jadi syafaat. Semua tu kapal ikut saya tak tahu apa tu. Itulah dia. Nampaknya cukup sekodan dulu deh. InsyaAllah kali seterusnya kita sambung dengan ayat yang keempat. Baru 3 ayat. Malam ni insyaAllah seterusnya kita sambung ayat 4 deh. InsyaAllah. Wallahu'alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.